Kami sekarang ini menuju ke Kampung Sarang Tiong, Tanjung Gemuk, Rompin, Pahang Darul Makmur. Responden kita kali ini berusia 41 tahun, mempunyai 3 orang anak, yang mana beliau juga mempunyai sebuah rumah yang dibina hasil pada titik peluh suaminya sendiri. Namun rumah tersebut tidak dapat disiapkan ekoran daripada suaminya yang meninggal dunia. Kru My House pergi ke sana untuk melihat apa yang boleh kita bantu. Bersama saya, Syamsul Debat, dalam sebuah rancangan yang bertujuan membantu mengubah kehidupan mereka yang kekurangan, iaitu My House. Bersama-sama tim My House, kita akan mengenal pasti, mengenali serta membantu membina kehidupan mereka yang terpilih kepada yang lebih baik. Heran pula saya tengok ni, sebab kalau ikut daripada data yang kita perolehi, responden ni sepatutnya mempunyai satu rumah yang mana masih lagi belum siap, terbengkalai, dan kita pula nak cuba siapkan. Tapi tengok ni, keadaan rumah ni macam dah siap dan dah diduduki dah pun. Jadi nak selesaikan kekeliruan ni, kita tanya responden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Puan, saya nak ucapkan tahniah kerana Puan telah terpilih sebagai responden kali ini untuk program My House. Cuma saya dapat maklumat yang Kak sebenarnya ada satu rumah yang terbengkalai, yang masih lagi belum siap. Tapi saya tengok ni elok aja, dah siap duduk dah. Sebenarnya ni bukan rumah saya. Jadi kalau bukan rumah ni, Kak, mana satu rumah ni? Rumah yang di seberang jalan. Oh, rumah tu asalnya siapa buat? Arwah suami saya yang buat. Boleh tak Kak tunjukkan dekat saya rumah tu? Boleh. Ayo. Oh, inilah rumahnya. Jadi Kak, bila mula arwah ni buat rumah ni? 2009. 2009 lah. Dia masa dia buat tu, bila lah dia terberhenti bila? Dia berhenti bulan 4 2018. Jadi arwah ni meninggal tahun? 2018 lah. Bulan? Bulan 6. Bulan 6. Jadi makna bulan kata 2018 terberhenti sebab dia sakit. 2018 maknanya lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun. Oh, dalam kalau tengok ni banyak dah dia buat dah ni, Kak. Ya dah. Tengok dah naik tiang tinggi, siling apa ni, bumbung dah ada. Dinding dah siap naik betul bata ni. Nanti dah. Yang ni kalau tengok dia nak buat apa kat bagian ni? Bagian ni memang asalnya dia nak buat kedai lah. Oh, dia buat kedai. Kedai. Oh, kedai. Kedai sekali rumah Oh, jadi ini cadangannya nak buat bilik. buat bilik lah. Bilik. Yang ni pula? Yang ni nak buat dapur dengan rak kabinet, sinki ya. Yang ni bilik air sekali dengan bilik mandi ya. Bilik air dengan bilik mandi kali lah. Tengok dari segi kita dapur dah ada, bilik air dah ada, bilik ada satu. Saya tengok bilik macam tak cukup kalau kita buat ni saja. Kalau kita tambah satu bilik lagi dekat depan tu, apa pandangan Kak? Boleh, tapi tak sempit ke? Betul lah, kita buat kecil aja. Mungkin untuk dengan anak-anak Kak. Ada sikit space lagi untuk ruang tamu. Boleh lah. Kan? Boleh juga. Kalau tengok arwah ni dia buat rumah pun cantik. Dia dah ada idea dia nak buat kan. Tapi terhenti di pertengahan. Terhenti lah, sebab ajar tak tahu kan kat mana. Yang tu dia buat 3-4 orang juga lah, kawan dia. Kawan dia. Yang atas tu dia upah kawan dia lah. Yang bawah tu tolong sama-sama saya lah. Nolong. Oh, akak pun buat juga? Akak dengan arwah tak ni? ingat, memang ingat lah. Kalau ke mana memang berdua dengan dia. Ke mana lah. Buat kerja pun dengan dia lah. Tak sangka pula Dia tak jangka lah ayat dia kan. Saya tak rasa habis. Saya kata mungkin saya akan teruskan juga lah buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So hari ini juga kita bersama dengan Haji Nasir, kontraktor pilihan kita untuk rumah ini kali inilah. Dan juga daripada Yayasan Budi Asam Malaysia, Encik Kai.
Kalau kita tengok dekat bahagian depan ni pintu kita masuk tadi. Ya, pintu utama. Yang ni besar ni maknanya dia kita rasa pun kita nampak niat dia nak pasang pintu sliding. Kat satu ni satu bentuk dah siap ada satu bilik. Oh, satu bilik. Jadi saya fikir tak cukup untuk dia dan anak-anak. Jadi saya cadangkan kita buat satu bilik yang simple kecil pun tak apa. Jadi saya fikir kalau kita nak buat pintu ni pun mungkin makan masa. Sebab bentuk dia kena tempah sikit. Macam kena tempah ni. Ya. Jadi saya cadangkan pintu ni tak perlu banyak. Yang bahagian yang melengkung ni kita jadikan tingkap. Kalau kita tengok dapur ni unik. Dia dah ada design dia sendiri. Bila kematian arwah suami beliau ni, jadi hilang sumber pendapatan, sumber tempat bergantung hidup lah. Dari segi anak, beliau pun masih kecil. Mana dari segi kos seharian pembelanjaan apa adalah amat tinggi sekali. Pihak daripada MUIB Majlis Ugama Istiadat Negeri Pahang, Cawangan Rompin telah membantu beliau. Mana Puan Nozalinda sebelum ni dia pernah menerima bantuan baik oleh rumah daripada MUIB yang bernilai RM10,000 lah. Yang mana kita bagi dalam bentuk peralatan dan diusahakan oleh suaminya sendiri. Tapi baik pula rumah berkenaan terbengkalai disebabkan oleh suaminya meninggal dunia lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji Nasir, apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Hari ni hari pertama. Jadi apa agaknya perancangan bagi memulakan kerja-kerja hari ni? Kita menyediakan bahan-bahan binaan, bersih kawasan. Nanti anak-anak buah saya dia buat label tu, pasang tingkap apa tu ni lah. Bagaimana yang telah diarahkan lah. Anda percaya pada peluang kedua? Ramai di kalangan kita tidak lagi percaya kepada peluang kedua akan hadir. Namun, apabila peluang itu hadir, ambil, gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang penting, yakin, sabar, tabah dan usah berputus asa. Peluang yang kedua pasti akan tiba akhirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ramli, Cik Kah. Jom. Ya. Jadi apa perkembangan kat rumah ni setakat ni? Okey, Ustaz masuk-masuk tadi dah nampak ya frame pintu. Inilah frame pintu yang kita akan buat, ialah frame pintu sliding. Alhamdulillah. Sebab asal ni pintu kedai ni. Cantik. Pintu sliding dan juga di belakang kita Ustaz nampak dulunya ruang tamu ni luas kan. Jadi kita perlukan bilik, ada satu bilik utama kan. Jadi kita dah buatkan bilik, dinding dah naik. Kemudian siling sepenuhnya dah disiapkan. Alhamdulillah. Kerja-kerja sekarang ni ialah kerja-kerja untuk plaster. Jadi overall kerja-kerja yang dah dilaksanakan setakat ni? Overall saya boleh katakan dalam lebih kurang 50% kesiapan dia.
Hari ini aktiviti kita jalankan bersama dengan lebih kurang ada tenaga dan lebih kurang dalam 10 hingga 12 peserta lah daripada YBIM. Dan antara kerja-kerja yang kita lakukan adalah seperti mengecat rumah. Di bahagian luaran ada juga tenaga-tenaga yang kita perlukan untuk membersih di sekeliling kawasan rumah lah. Sudah orang kata nak jadi, apa nak fikirlah. Apa nak fikirlah. Barang ni memang kita tidak akan sangka. Pada satu malam, lebih kurang pukul 10, lebih kurang gitu, dia bergadukan kesejukan dia. Jadi malam pun sakit terus. Tidur pun tak boleh. Hari lusa yang bawa pergi. 1 bulan 3 hari lebih kurang itu, telefon sampai mengatakan dia ni dah meninggal. Yang saya pun tak sangka-sangka yang dia ni terus pergi terus. Terus tak ada balik-balik lagi, tak adalah. Terus balik-balik bawa jenazah ajalah balik. Yang saya pun ingat masa hari ini memang saya tak boleh lupakan dia. Ini orang agama kuat. Ini orang agama kuat. Sebuah yang boleh katakan dia ni tak ada berhenti. Penat balik mana-mana pun terus dia buat sembahyang. Peluang ni ada macam-macam peluang. Peluang dalam kehidupan, peluang dalam perniagaan, peluang di dalam semua aspek kehidupan kita. Allah bagi peluang. Tetapi ada satu peluang yang Allah takkan bagi banyak kali. Apa dia? Peluang hidup. Sekali. Saya faham. Kadang-kadang ada pula diuji suami meninggal dunia. Tak sempat nak buat apa-apa. Tiba-tiba abah meninggal dunia begitu saja. Arwah abah saya meninggal tanpa sakit, tak ada apa. Hari ni demam panas, darah dia tinggi sikit, masuk hospital, esok meninggal. Tapi mak ni cekal, kuat. Mak saya meniaga, dia besarkan anak-anak. Masa tu saya kat universiti, rasa nak berhenti belajar. Nak berhenti belajar, nak balik, nak tolong keluarga. Tapi tak, mak saya kata tak, kena habiskan. Habiskan belajar. Teruskan kehidupan. Jangan cakap, habislah, matilah, kenapalah hidupku macam ni. Tak, jangan putus asa. Kita masih ada peluang. Kehidupan yang Allah bagi kat kita ni, Allah uji kita ni dengan kesusahan. Tapi bila datang peluang kedua tu, sebab apa? Mungkin kena imbas balik. Agaknya mungkin lah. Sebab aku sabar kot. Jaga ibadah kita. Ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarullaha katsira. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lipat gandakan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulannya dalam kehidupan kita ni, Allah bagi peluang kat kita. Jangan tunggu peluang kedua. Tapi kalau datang peluang kedua, manfaatkan dengan sebaik-baik. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian bila datang peluang kedua, hargai. Inilah peluang hidup kita, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Hari ini merupakan hari yang penting, iaitu hari penyerahan, dan bersama-sama dengan saya seperti biasa Encik Hafiz Hiu daripada TDC Holdings, iaitu rakan penaja utama kita. Yang pertama yang kita lihat kat luar ni, untuk pengetahuan Encik Hafiz lah, rumah ni adalah rumah yang dibina bersama-sama, sikit demi sikit oleh responden bersama dengan arwah suaminya. Dan kita tengok sekarang ni, yang pertama impak dia kita boleh tengok dekat depan ni. Color dia, warna dia terang, menyerlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Azlinda, apa khabar? Khabar baik. Ini sekarang hari ini saya sama dengan Encik Hafiz Hiu daripada TDC Holdings, iaitu rakan penaja utama untuk program ni. Itulah kami berhajat sangat kalau boleh nak tengok kat dalam rumah. Boleh tak kan? Boleh, masuklah. Jom. Okey, terima kasih. Jom. Okey Encik Hafiz, kalau kita tengok, alhamdulillah, tengok dalam ni semua dia dah cat, dinding dah cat. Warna ni sebenarnya nak warna TV Al Hijrah, tapi memang saya minatlah warna macam lembut kan, warna dalamnya.
Dulu dinding ni tak ada ni. Dulunya asalnya yang ni adalah satu ruang yang besar. Tetapi disebabkan hanya ada satu bilik dalam rumah ni. Satu bilik saja. Jadi kita buatkan satu lagi bilik tu yang ada dinding sini. Jadi yang tengok dah ada tingkap. Ruang ni pun dah cat, nampak dah pasang siling, kipas pun dah ada. Oh, ini biliknya. Oh, ini bilik baru ni Cik Hafiz. Dah siap cat, nampak color pun cantik. Oh, ni bilik satu lagi. Bilik ni besar bagi ke anak. Oh, bagi ke anak-anak yang lagi dua kan? Okey. Yang ini pula, ni bahagian dapur. Kalau kita tengok design ni, kalau kita tengok dah ada para-para yang buat dekat dalam ni. Ni semua memang adalah idea arwah suami Kak Nur Haslinda ni lah. Ni bahagian luar rumah. Ni awning baru. Ni awning baru ni dia dah pasang dekat setiap pintu dengan tingkap. Cantik. Apa yang Kak Haslinda teringat ni bila tengok rumah ni sekarang ni dah siap ni? Dah siap, memang saya teringat lah arwah suami saya semua. Anak-anak. Jadi cita-cita arwah dulu dapat diselesaikan kan? Memang dapat diselesaikan. Anak-anak ada tak cakap apa-apa tengok rumah dah siap ni? Ada juga dia cakap, sebab selalunya saya cakap sampah ni kan. Lepas tu dia kata, terpandang juga macam teringat ke ayah, lama tak tengok ayah, rindu lah. Harapan saya, jadi senanglah anak nak ulang kaji pelajaran kan. Nak buat kerja sekolah pun senang. Boleh beli meja untuk alat tulis, selesa lah. Terima kasih kepada abang datang TV Al-Hijrah. Saya berjanji kalau dapat rumah ni, saya jaga adik dan mak. Dia ada terlintas kami cakap alangkah indah kalau suami dia dapat melihat hasil tangan mereka selama 10 tahun ni akhirnya dapat disempurnakan. Bagi saya, siapnya rumah yang kita lihat ini, saya sangat berbangga. Jadi apa pun Kak, salah satunya yang paling penting sekali, alhamdulillah ni nikmat Allah Ta'ala bagi dekat akak, nikmat yang tak disangka-sangka. Yang penting akak dan anak-anak selalu pesan, jagalah nikmat ni baik-baik. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasihlah dengan cara ni. Sebab saya nak membantukan dia ni, saya pun tengok sendirilah. Dengan cara ni, tak ada daya upaya saya. Jadi dengan cara orang datang ni, okeylah. Senang hati saya ni, senang. Tak ada susah, tak ada apa. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Pahang kerana telah memberi bantuan untuk berniaga, peralatan berniaga lah, seperti kanopi, meja. Di samping itu, sempena lawatan pihak Yayasan Budi Asam Malaysia bersama 40 sukarelawan, kami telah mengambil peluang untuk bertemu dengan 40 anak yatim yang terdiri daripada anak-anak yatim fakir miskin di daerah ini. Dan kami telah mengadakan satu majlis khusus untuk mereka. Kita telah memberikan jamuan untuk anak-anak yatim. Mereka merasa tidak sabarlah nak datang kan. Dan alhamdulillah hari ini mereka sampai dan mereka sangat gembira lah. Saya pun berasa bersyukur dan berasa terima kasih sangat-sangat atas jemputan ini. InsyaAllah. Di antara sumbangan yang diberikan adalah dalam bentuk beg sekolah dan juga bantuan alat tulis. Dan juga bantuan wang tunai untuk setiap anak fakir miskin, anak yatim ini, serta bantuan wang tunai untuk pusat jagaan anak yatim ini. Jadi bagi pihak kita, saya selaku pengurusi JKK Kampung Santiong merasa kata tu terkejut jugalah dengan bermakna daripada Yayasan Budi Ehsan melalui program My House TV Al-Hijrah dapat datang sendiri ke kawasan Kampung Santiong. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih banyaklah. Jadi berkenaan dengan program My House ni, ini merupakan satu program yang sangat baiklah, di mana program ni secara tak langsung dapat memaparkan kepada kita tentang kehidupan asnaf. Yang mana kalau kita tengok, kita rasa diri kita susah, tapi sebenarnya hakikatnya ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Projek My House ni bukan sekadar kita membuat sebuah rumah fizikal, tetapi kita juga untuk cuba untuk merealisasikan impian-impian. Walaupun seorang yang bergelar sebagai asnaf, tapi mereka tetap layak untuk ada impian, tetap layak untuk ada cita-cita, yang di mana kita yang di golongan yang
penasib baik ini sepatutnya meraihkan mereka, membantu mereka merealisasikan impian dan cita-cita mereka. Bersyukurlah kepada Allah kesenangan dia. Kesenangan dia, rumah dah ada, anak dia pun dah senang, tak ada bermasalah. Kesayangan saya supaya mereka tu supaya bersabarlah. Mungkin insya-Allah ada rezeki akan datang. Kita cuma berdoa je lah. Maka kita menyeru kepada mana-mana individu atau pertubuhan yang ingin turut serta bersama yayasan boleh menghubungi kami kerana terdapat banyak lagi rumah-rumah asnaf yang daif yang perlu dibaiki. Semoga usaha ini akan dapat diteruskan. Sesungguhnya harta wakaf ada bahagian untuk semua orang. Jadi saya di sini menyarankan setiap orang yang tengok rancangan ini, yang mengikut rancangan ini, walaupun ini hanya ada berbelas-belas rumah saja yang berjaya kita sempurnakan, tapi dengan sumbangan ramai-ramai penonton di luar sana, kita mampu bina lebih banyak lagi rumah, baiki lebih banyak lagi rumah asnaf, dan kita boleh kekalkan projek My House ini sehingga pemusim-musim menjadikan satu program tahunan untuk TV Al-Hijrah bersama dengan yayasan, insya-Allah. Dan saya di sini memohon semua orang di luar sana berkemampuan, walaupun sekecil RM1 pun kita boleh bantu. Mengapa kita diberi peluang kali kedua? Kerana kali pertama, kita diberikan ujian dan juga ketabahan supaya bersabar tatkala matlamat gagal dicapai kali pertama. Dan begitu juga, kita diberi ruang untuk bersedia agar melakukan dengan lebih baik tatkala tampilnya peluang kali kedua. Ingatlah, dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain. Satu tujuan, satu semangat, berkongsi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.